Alright, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada pihak MARA bahagian Innovation dan Creative Technology Division. Saya di sini bersama dengan Puan Zuliana Alsinda, Deputy Director, Cik Rahmat bahagian department yang sama, Puan Maizatul daripada bahagian pentinggi BPT, Puan Niza, Rumusan Risiko dan Restoran. Wah, penting tu. Jadi kita hari ini ada topik yang sangat menarik. Pagi tadi kita ada crash course. Yep. So ni kita ada perkongsian sikit, particularly untuk kita ada buat book review sikit. Ya, tapi sebelum book review, cerita book review ni saya nak cerita sikit tentang background design thinking apa. Right? Sekarang ni topik yang penting lepas COVID ni, inovasi, teknologi, perubahan. Ada juga yang mengatakan COVID ni satu amaran. It's a blessing tu, yes. Kita looking back kan, alhamdulillah kita tak ada kehilangan saudara mara. Kita rasa bersyukur. Tapi untuk yang kehilangan saudara mara mungkin agak sedih kan. Tapi kita doakan mereka juga akan berjaya keluar daripada kesedihan itulah. Ya. Jadi ada yang kata COVID ni satu amaran. Selepas ini mungkin dia panggil yang seterusnya cabaran yang lain pula. Kan? Jadi untuk itu kita kena selalu berfikiran terbuka. Di sini wujudnya inovasi yang kita kena bukan saja kita lakukan, kita kena jadikan satu rutin. Kan? Kalau dulu inovasi mungkin tuan-tuan dan puan boleh ingat balik masa kita baru kerja 20 tahun, 10 tahun dulu. Inovasi ni benda yang kita buat bila ada masa lapang. Baru buat inovasi kan. Ataupun bila kita ada masalah, baru kita buat inovasi. Kan? Kalau dulu kita buat kerja, ikutlah arahan kerja kita, SKT kita ikutlah. Kan? Tapi sekarang ni inovasi ni satu benda yang utama pula. Saya masih ingat saya berada di Sarawak, Minggu Inovasi Sarawak. Saya ingat 2017 kot. Masa tu dalam conference, saya salah seorang panel. Ada satu cikgu ni angkat tangan. In fact dalam buku saya ada tulis cerita ni. Cerita tu menyebabkan saya terpanggil. Saya rasa ini satu shift atau perubahan yang besar mengenai bagaimana organisasi ataupun kaki tangan melihat inovasi ini. Ya, saya nak bagi konteks sedikit. Dalam conference tu dia bertanya, "Cik, saya ada soalan," dia kata. Dah berumur dah pak cik ni. Dia kata, "Saya cikgu, bertugas 35 tahun. Kenapa saya kena buat inovasi?" Dia kata. "Sebab selama ni 35 tahun saya bekerja, saya punya arahan ialah saya yang menurut perintah SYMP," dia kata. Jadi kalau sekarang ni pula bos bagi saya kata, fikirkan inovasi, saya pula yang kena fikirkan. Jadi ini tak betul. Saya ni mengikut perintah, arahan. Jadi bila dia cakap macam tu, saya rasa betul. Sebab kita duk bercerita dengan syarikat kita, usahawan kita. Cemara banyak tumpu usahawan sekarang ni. Inovasi. Dia pula kata, selama macam staff kita, saya ikut arahan saja. Usahawan pula kata, saya tengok mana yang saya rasa boleh jual, saya jual. Kan? Musim lah kan? Jadi kalau untuk jadi satu usahawan yang berjaya, dia mesti ada sejarah dia, start dia mana, dia tak boleh selalu tukar-tukar tak? Macam kedai pasar malam kan? Kedai pasar malam sebelum COVID jual goreng pisang. Masa COVID jual apa? Jual face mask lah, betul tak? Apa nak jual goreng pisang? Siapa nak beli kan? Jadi dia tak boleh macam tu kalau usahawan. Tapi kalau usahawan yang biasa ni, dia ikut peredaran zaman. In fact orang kata usahawan yang paling berjaya lah usahawan yang boleh adapt kan dengan keadaan tu. Jadi itu kadang-kadang bila kita cerita konteks inovasi luar sikit daripada bilik office kita atau usahawan,
kita mengatakan industri boleh tutup, syarikat tak patut tutup, dia boleh berubah. Ya. Jadi kalau ada industri nak tutup, tak apa, sunset business. Apa sunset business contoh dia? Business yang dah nak tutup, contoh dia apa? Agak-agak dah kurang sekarang ni, apa dia? Tourism, very good. Tourism. Now it's a sunset business. Banyak syarikat yang terkesan. Tadi kalau kita sebagai usahawan yang dalam travel agency ke, patut ke kita menangis sampai berbulan-bulan untuk meratapi kesedihan bisnes kita? Kita tak patutlah. Sebulan menangis okey lah, lama juga tu. Dan bulan kedua kita kena tukar. Industri tutup tak apa, usahawan tak patut tutup. Kita boleh bertukar. Kawan saya berniaga makan nasi Arab 4 bulan tak ada bisnes. Semalam mesej dia kata, buat apa sekarang ni? Aku dah buka kedai baru dekat tempat lain. Tukar konsep. Suka nasi Arab, suka makanan Arab, tapi demand dah kurang, kena tukar konsep. Industri tutup tak apa, syarikat tak patut tutup. Syarikat patut boleh berubah. Dalam syarikat ada siapa? Ada pekerja, ada orang-orang, staff ni. Sebab tu kita kena tingkatkan inovasi kita, sebab syarikat ni dengan staff-staff ni. Jadi salah satu tool inovasi ni ialah design thinking. Ya, design thinking. So kenapa design thinking? Satu, sebab dia yang paling moden sekarang ni, untuk bercerita. Yang kedua, dia paling mudah difahami, bukan saja untuk bos-bos. Kalau dulu apa dia panggil apa, myth atau mitos yang kedua dulu, inovasi ni hanya untuk 3 golongan ni saja. Satu, bos-bos. Macam yang cikgu tadi cakap lah, saya menurut perintah saja, bos saya lebih tahu. Yang kedua, mitos kedua, inovasi ni untuk orang yang berpendidikan tinggi saja, kan? Yang ketiga, untuk profesional, jurutera, IT, kan? Macam sekarang pun masih lagi, kalau kita tengok Chief Innovation Officer, background dia saya yakin 90% mesti orang IT. IT promoted into jadi Chief Innovation Officer. Walaupun sebenarnya inovasi ni bukan macam tu. Yang konteks yang sekarang lah. Jadi sebenarnya bukan saja organisasi berubah, definisi inovasi itu turut berubah, kan? So ini wave yang kedua. Yang pertama, organisasi berubah. Kedua, definisi inovasi itu sendiri berubah. Yang ketiga, ini wave yang ketiga, perubahan ini tidak berhenti, dia berterusan, kan? Macam kita tengok, COVID kita ingat dah habis. Rupanya ada satu COVID dipanggil, keadaan dipanggil post-COVID. Post-COVID ni sebenarnya lebih banyak perubahan dia. Ya, macam orang pergi, orang sakit. Ada kawan saya baru ni ada kesakitan stroke. Recovery itu yang lebih lama daripada sakit dia tu. Recovery period tu. So kita dalam sekarang recovery, macam PKPP lah, pemulihan, recovery period. So jadi kenapa design thinking? Sebab ramai orang boleh libatkan diri dalam mitos yang kedua tadi. Walaupun dia mungkin tidak berpendidikan tinggi, dia bukan orang IT, bukan jurutera, tapi dia boleh sumbang idea dia dalam proses inovasi sendiri. Ya. Contoh syarikat, kita bagi syarikat yang orang kenal tu lah, Facebook ni, tengah Facebook live ni, kan? Facebook ni kalau mula-mula ingat dulu, kalau kita cek balik kawan-kawan lama kita, bila agak-agak tahun pertama Facebook ni datang di Malaysia ni? Ingat tak? 10 tahun 2007, 2008. Kalau tengok dia kata member since 2007, 2008 tu, maknanya antara yang awal lah, kan? Jadi kalau masa tu Facebook, kalau ingat lagi, dia punya fungsi dia sangat terhad. Walaupun dulu kita nampak macam banyak, kan? Kita boleh cucuk-cucuk kawan kita, kan? Poke sana, poke sini, kan? Betul tak? Bagi stiker lah, macam-macam, kan? Tapi masa tu simple, dia ada like punya button. Kalau ingat lagi, like button tu
All the like button, only like button. Kan? Tapi sekarang dah macam-macam. Tapi saya nak cerita like button tu. Dulu like button tu dia tulis L-I-K-E, like. Tapi bila Facebook buat satu program inovasi, ada salah satu peserta bagi cadangan, apa kata kita buat like tu bentuk thumb. Facebook change like jadi thumb. Thumb ni universal understanding mind-nya like. Jadi idea Mark Zuckerberg Facebook ni, thumb ni bukan datang daripada dia pun, daripada staff yang kita tak kenal pun siapa masa tu. Simple idea tapi visual. Visual ni orang ingat. Senang, thumb, like. L-I-K-E mungkin orang faham bahasa Inggeris, tak faham bahasa Inggeris, tak faham like ni apa tak. Tapi kalau thumb macam ni, everyone knows. Jadi ini yang dipanggil inovasi. Walaupun simple, gambar thumb saja, dia merubah experience kita dengan Facebook. Ya? Social media sekarang macam-macam jenis ada. Alright. Lepas tu 2-3 tahun lepas, apa upgrade dia? Yang thumb Facebook tu like jadi apa? Ada emoji pula. Kan sebab dia kata dia dapati orang ni dah suka, tak semesti dia suka tak. Sebab masa tu Facebook pun baru ni 2-3 tahun lepas dah jadi macam-macam cerita ada. Dia setuju, dia suka tapi dia tak setuju kan. Hate button, dia nak tekan, nak tunjukkan dia marah, tapi takkan nak like, nak tulis dia tak nak tahu, orang tak nak, dia tak nak tahu kan. Dia tak nak tulis itu kan. Jadi Facebook pun tukar, dia upgrade, dia ubah. Bayangkan kalau syarikat macam Facebook tu pun kena berubah, adaptasi, apatah lagi macam kita ni. Dan bila ada button tu, menariknya orang guna tak button tu? Guna tak? Ya guna kan? Guna. Marah ada, sedih ada, ketawa ada. Lebih rapat kita rasa dengan kawan kita tu. Jadi Facebook ni hanyalah satu medium sahaja. Jadi sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kita zaman ni dia panggil industri revolusi 4.0. Ada big data, ada IoT, ada artificial intelligence, kecerdasan buatan, macam-macam. Dalam inovasi apa COVID ni kita ada macam-macam teknologi kita tengok. Tapi jangan kita terpedaya. Teknologi ni sebenarnya medium sahaja. Kita jangan beli teknologi, kita beli apa yang teknologi itu boleh buat untuk customer kita, untuk staff kita, untuk kawan-kawan kita. Alright. So ini yang panggil inovasi. So now tool dia panggil design thinking. Ya, design thinking. So saya nak bagi book review. Buku ni nama dia Creative Confidence. Ini antara buku yang saya sangat recommend. Saya happy sebab Mara berjaya cari buku ni. Ya. In fact kalau you Google buku ni, you tulis PDF, you jumpa the soft copy. Oops, tercakap pula. You boleh baca lah. Selagi you guna buku kopi tu untuk personal use, you tak jual benda tu, tak apa, tak ada masalah saya rasa. So kalau boleh you beli RM61 di Kinokuniya. Ya. So tajuk buku ni Creative Confidence ditulis oleh Tim and David Kelly. Tom Kelly, David Kelly. David Kelly ni antara pelopor utama lah. Dulu dia belajar dia mengajar di Stanford. Kemudian dalam dia punya introduction ni ada tulis sebab apa dia buat buku ni. Sebab ada 1 tahun tu dia didiagnose ada sakit. Jadi dia rasa dia nak berbudi dengan ilmu yang dia tahu ni, dia kena tulis buku. Dulu dia mengajar saja di Stanford, bukan semua kita dapat pergi Stanford tak. Jadi dia kata, I want to write something so that teknik design thinking ni boleh diketahui dengan lebih ramai orang. Macam kita buat live sekarang ni pun, kita berkongsi dengan orang lain. Ya. So saya ada 10 benda yang saya dapat rumuskan dalam buku ni. Saya nak share dengan you all. Right? Dan salah satu lagi yang kita share ialah antara design thinking punya filosofi dia. Kita tak nak teknik, nanti kita boleh tengok, nak tengok filosofi dia apa, design thinking ni. Yang pertama, design thinking buku Creative Confidence ini mengatakan creativity dengan inovasi ni dua benda yang berbeza.
kreatif ni, kita lahir dah kreatif. Kerja rumah tak siap, kita macam kat rumah kita kan, kain banyak dah basuh, tak lipat-lipat. Orang nak datang, apa kita kena buat? Kita bungkus je, kita letak dalam bilik lah. Kreatif tak? Selesai masalah tak? Selesai. Kreativiti tak perlu diajar. Kebanyakannya kita boleh buat sendiri. Kita boleh fikir sendiri. Sehingga kan budak-budak yang kecil, saya ada anak umur 3 tahun seorang, 4 tahun seorang. Kalau dia nak lollipop tu, dia akan pujuk, ayah nak lollipop. Ya, tapi time dia nak benda yang kita, dia pandai cakap lembut. Kreatif tak? Kreatif. Selesai masalah tak? Dapat lollipop. Ya, jadi kreativiti ni selalunya budak. Anak umur 2-3 tahun, kita perlu ajar dia jalan tak? Kebiasaannya. Perlu ajar tak jalan budak-budak? Jalan sendiri tak? Betul tak? Kita tak ajar pun, umur dia 4 tahun, 5 tahun, eventually dia akan jalan. Tapi kalau kita nak lari maraton, kena ajar tak? Kena pergi training tak? Mesti pergi training kan? Tak pergi training padam. Jadi itu beza dia. Kreativiti ni tak perlu diajar inborn. Inovasi ni kena pergi kursus, kena baca buku, kena dapatkan ilmu. Sebab nak lari maraton 42 kilo, tak ada training, memang padam. Bukan susah, padam. Memang padam. Jadi sama juga macam inovasi. So design thinking firstly yang dikatakan oleh David Kelly, creativity is inborn. Inovasi is you must get something. Dan kreatif pula dalam design, dalam buku ni mengatakan kreativiti ni macam muscle, kena practice. Lagi lama dia practice, lagi dia kuat, lagi kuat, lagi kuat. So that's number one, yang pertama. Yang kedua, inovasi ni kena jadikan rutin. Kita kena rutinkan. Apakah contoh rutin harian, katakan kerja kita? Masuk kerja, punch card is a routine. Kadang-kadang kita dah punch card pun kita lupa kita dah punch card. Sebab dah jadi rutin. Bila jadi rutin dipanggil automated. Tak perlu fikir, dia dah terus buat. Jadi kalau contohnya inovasi ni automated, maknanya bila kita ada masalah kita terus nak selesaikan. Itulah inovasi. Inovasi ni bukan lagi benda yang macam cakap tadi mula, kena idea yang baru saja baru dipanggil inovasi. Tidak. Even benda yang ringkas macam Facebook like tadi pun dipanggil inovasi. Ya, itu yang kedua. Jadi antara poin ketiga dia cakap dalam ni, dia panggil the failure paradox. Failure paradox, saya remark kat sini, failure paradox. Bila kita buat inovasi, maknanya kita cuba benda yang baru. Bila buat benda baru, kadang-kadang atau selalunya kita akan gagal. Ya, gagal. Pernah gagal tak? Pernah gagal lah. Atau dia panggil F, failure, the F word. Kan? The F word, failure. Tapi ada satu failure, F word satu lagi yang kita nak. Apa dia? Kita nak feedback. Feedback. Macam ada satu pepatah mengatakan, bahasa Inggeris saya cakap, you either learn or you get feedback. Or you either win or you get feedback. Win or success or you get feedback. Alright? Yeah. So the F word yang kita nak actually the feedback. Kita takkan dapat feedback jika kita tak mencuba. Kan? Contohlah, macam mana mencuba masuk di sini? Katakan yang simple sekali. Apa dia? Time COVID, dia kata jangan keluar rumah. Sebab dia belajar design thinking kan ya. Dia nak cuba. Keluar juga. Dia kena saman. That saman is not a failure, it is a feedback. Oh, I cannot. I masuk dalam. Ya, itu dia what we call feedback. Tapi worth trying tak untuk orang tu kena saman? Costly, right? Tapi katakan dia tak kena saman, dia terus dapat pergi rumah mak dia dah 3 bulan tak tengok. Berbaloi tak untuk dia?
Tak baloi, terpulang. Kan? Ada dia panggil element of risk. To that person, that risk berbaloi untuk diambil. Sebab dah lama tak jumpa mak dia. Ini assuming dia tak ada COVID positif lah. Kan? Kalau COVID positif, tak berbaloi. The risk is greater. So jadi dalam inovasi ni, dia ada kata panggil ni, failure paradox ni, ini dia panggil paradox. Paradox ni satu benda yang kita keliru sebenarnya. Kita patut buat ke tidak? Kan? Jadi failure ni ada elemen of risiko. Hidup ni berisiko tak? Berisiko. Kita keluar rumah, ada risiko. Tak keluar rumah, pun risiko. Ya, kalau kita belajar pun risiko, tak belajar pun berisiko. Jadi life ni memang berisiko. That's why I call the failure paradox, the F word. Sebab kita ada failure paradox ni, kita kena ada growth mind. Pernah dengar kan growth mindset? Satu lagi growth mindset, satu lagi word G dipanggil grit. G-R-I-T, grit. Grit ni macam satu kemahuan yang sangat tinggi. Grit. Right? So apatah growth mindset? Orang growth yang dipanggil fix, dia ada dua mindset. Satu fixed mindset, growth mindset. Fixed mindset dapat failure, I'm not good, saya tak bagus lah. Dapat keputusan, ambil exam, kan, pelajar marah, usahawan marah, apply loan mungkin tak dapat. Oh, bisnes aku tak bagus lah. Fixed mindset. The growth mindset is, oh, dia tak suka business plan aku mungkin tukar bisnes, boleh? Atau aku buktikan yang aku boleh buat sesuatu dahulu. Mungkin macam dulu saya pernah buka kedai makan, tutup, setahun tutup. Feedback. What did I learn? Kita buka kedai jalanan dululah, baru kita tahu menu tersebut. So kita tak belajar masa tu, tak tahu, dapat feedback. So that's the fourth point, dipanggil growth mindset. Apa lagi growth mindset? Contoh dia, sekarang orang kata, oh, kita kena positif. Ya, positif tu penting. Dalam masa yang sama kita kena ada satu fikirannya, itu kita kena tahu apakah masalah tersebut. Tak boleh kita positif tapi kita tak nak tahu masalah tu. Kan? Contoh badan kita demam. Tak apalah, aku tak nak. Ada tahu orang yang demam, dia dengar makan ubat ni ada nanti rosak buah pinggang, dia tak makan ubat tau. Betul tak? Growth mindset tak macam tu? Tak kan? Minta maaf cakap kan? Jadi itu satu fikiran yang saya rasa tak menepati ciri growth mindset. Growth mindset ni maknanya demam. Bila demam, you kena ambil ubat, you rest lah. Rest, it's okay. Work can, saya cakap, kerja ni boleh tunggu, tak apa. Tak boleh bos nak cepat, COVID tadi 3 bulan, relax aja. Kan? Sebenarnya work can wait. Kalau you tak sihat, you ada kekangan lain, uruskan mana yang penting dulu. Syarikat takkan tutup kalau you bercuti ataupun ambil rehat 1 hari 2 hari, takkan tutup. Lambat sikit lah, tapi takkan tutup. Kita ada tim kita boleh komunikasi apa semua. So itu panggil growth mindset. Saya tak sihat, saya beritahu, saya makan ubat, saya rehat, baru you teruskan. Itu satu konsep yang penting. Itu yang keempat, growth mindset. Ya. Yang kelima ni, siapa yang patut innovate ni? Konsep design thinking ialah semua yang berkepentingan, stakeholder, pemegang taruh. Ya. Siapa dia? Staff ke? Bos ke? Customer ke? Macam sekarang, customer part of innovation. Dia panggil co-creation. You bersama dengan customer you untuk innovate. Apa contoh co-creation? You innovate dengan customer. Contoh dia apa? Yang paling latest lah kalau dalam pandemik ni, apa contoh dia? Co-creation dengan customer. You nampak? Orang perempuan banyak benda dia. Mask, accessory, very good. Contoh dia accessory apa? Mask. Yes. Dia punya connector tu kan, untuk pakai tudung kan. That's a good co-creation. Sebelum COVID ada tak benda tu? Tak ada. Ada orang terfikir benda tu tak? Mungkin ada, tapi itu tak ada market.
Emas pun tak ada orang nak buat dah. Now ada that. Itulah panggil co-creation. Now ada bentuk jewellery. Saya first time saya nampak yang macam tu. Selalu saya nampak bentuk ada yang pakai getah lah, ada apa, bata, ada yang kait kan, pakai yang kait-kait tu kan. Nah, nampak jewellery. Very creative. Ini dia panggil kreatif dan inovatif. Buat sendiri ke beli buat? Berapa harga tu? Less than 100. Emas tu harga dia kalau ceiling lah RM1 kan. Tapi connector dia, why? Beautiful. That's what you call innovation. Kreatif, dia lekatkan saja. Inovasi, dia improve the design dan ada orang willing to pay function benda tu. Co-creation. Apa lagi? Co-creation. Yang kita nampak masa COVID ni. Apa lagi? Co-creation. Sanitizer sendiri kan, buat sendiri kan. Macam dulu awal COVID, ada yang 90% terbakar tangan lah, apalah. Dah lah ada yang buat anak, ada yang anti, yang tak nak ada alkohol, ada yang macam-macam ada. Ini a customer punya situasi. So that's the fifth part. Siapa? Business. Betul. Puan Julian cakap betul. Contohnya makcik ni ada goreng pisang, dia sedap. Makcik dia sedap sangat goreng pisang dia. Tapi dia kata goreng pisang makcik kalau dibungkuskan pakai Grab tak sedap, makcik tak nak jual lah. Untung tak dia? Boleh tak macam tu? Ditutup, dia tak nak jual. Jangan lain. Betul tak? Sebab kalau dia produk yang baik tapi dia tak boleh adapt dengan changes, dia tutup. Kalau dia boleh hidup dengan ketutupan itu, tak apalah. Bukan saja Makcik Kia. Saya ada interview dalam program saya, sebuah hotel 5 bintang. Masa COVID terpaksa, bukan terpaksa lah, dia bereksperimen dengan satu delivery company untuk buat fine dining service on delivery. Fine dining. Jadi bukan saja goreng pisang, 5-star hotel pun kena buat. Tapi untuk buat benda tu, dia tak boleh suka-suka buat macam Makcik Kia. Sebab hotel dia ada policy, dia ada HACCP, ada hygiene policy. Remember, food ni satu challenging dia, you nak suka-suka delivery boleh, hygiene kena jaga. Food contamination is worse than you tutup business. Jangan susahkan hidup orang. Jadi untuk hotel ni, dia kena tukar policy. Hotel ni ada policy, dia panggil hotel tak boleh provide ready to eat food. I mean some hotel 5-star ready to eat tak boleh. Dia mesti alaminate, masak, fresh, serve. Jadi untuk weather COVID ni, dia kena tukar polisi dia. Besar tak tanggungjawab tu? Besar. Macam baru ni ada virus kejap, Mandarin Oriental. Dia bagi servis apa? Servis apa dia bagi? Cleaning service. Balik rumah, boleh tak kita clean rumah you macam Mandarin Oriental punya bilik KL. Tapi sekejap je act tu. Tak tahu sebab dia nak bagikan kerja dengan staff dia ni. Tak nak buang, nak berikan kerja. Right? Jadi big business pun kena tukar benda tu. Apatah lagi usahawan, model tu kena tukar. Kadang-kadang nak tukar ni satu, bukan sebab kita tak nak tukar. Kadang-kadang kita usahawan, kita ada rasa malu kan. Alamak, nanti ingat kita ni gagal, bukan usahawan berjaya kan. Dan kita ada rasa, saya faham, saya pernah ada, dulu pernah tulis ni, failure, malu tutup kedai, kawan-kawan tahu betul dah tak ada kan. Mana mesti tutup, mesti tak pandai dia ni kan. Tapi dulu macam tu, sekarang tidak lagi. Sekarang kita celebrate failure. Pernah baca kan, failure, dia cerita dengan orang lain pula, kenapa dia gagal. Orang lain janganlah ikut macam saya kan. Jadi itu dia panggil tukar budaya juga. Kita celebrate failure. So that's a new concept in dalam inovasi. You celebrate failure. In fact, kalau dalam syarikat-syarikat besar tertentu yang saya tahu, siapa yang fail, dia reward. I reward your failure. Why? You berani buat. Ini satu konsep yang lain. Jadi kalau kita nak celebrate failure,
Tapi kita masih punish failure. Macam mana nak celebrate? Jadi sebagai leader, usahawan, katakan staff you. Saya ada satu kawan baru ni, bisnes terpaksa tukar model. Dia cakap dengan saya, kalau aku cerita dekat bos aku, dia mesti tak nak buat benda ni. Partner dengan orang lain, partner dengan kompetitor lah. Tapi dia buat juga. Bos dia dapat tahu. Bos dia marah dia. Tapi kita, kalau I tak buat bos, I akan rugi semua bisnes ni. So I partner with competitor. Dia panggil co-opetition. Pernah dengar kan? You compete and you cooperate at the same time. So there's a change of business model again. Alright. So these are the new concept. So design thinking konsep ni bukan cerita pasal nak buat idea apa, tidak. Dia tak cerita bagi, dia bukan bagi tahu what is the idea or what to think. Dia panggil how to think. Kan macam tadi Cik Rahmat cerita pasal BMC kan. So design thinking dengan BMC ni kalau digabungkan mantap. Ya, tapi sebagai usahawan ataupun leader, staff, kita kena, keputusan tu kita kena buat. Jangan kita ada BMC, ada design thinking pakai, tak boleh buat keputusan. Kita masih kena buat keputusan. Yang ke-6, ya, dipanggil budget. Budget. So kita nak innovate, inovasi, kena ada budget. Tak ada budget, macam mana kita nak inovasi kan? Macam dulu, saya backtrack sikit. Dulu inovasi ni dia ada budget, dia pergi dekat R&D. Ini innovation R&D tak, yang buat penyelidikan. Tapi dia akan satu bucket duit itulah, banyak lah, bergantung pada syarikat tu punya kemampuan. Banyak orang lain tak boleh usik budget tu. Tapi sekarang ni inovasi budget tu bukan lagi duduk dekat R&D. Dia dah spread. Setiap department ada diberi sedikit allocation. You eksperimen lah apa-apa pun yang rasa sesuai untuk department you. You gunakanlah, katakan tak banyak, RM1,000 ke RM2 sebab apa? Macam Google, pernah dengar ada satu artikel mengatakan Google ni dia ada satu polisi, staff boleh spend masa sebanyak 20% untuk buat apa saja dia nak buat yang dia rasa sesuai untuk Google. Gmail datang daripada this 30% punya projek Gmail, ya. Google Photo datang daripada. Jadi slowly dia kata, bila you bagi staff satu kebebasan, another F word, freedom, untuk dia explore, play around. Macam sini kan, maram di tempat inovasi macam ni, kursi dia pakai roller, tak susah nak tarik, mudah ya. Ada colour yang cantik. This is a very nice red. Design thinking Stanford, red dia macam ni lah, red dia is this bright red. Dia bagi merah biji saga kan, macam ni. Alright. So you bagi kebebasan, kita rasa lebih free untuk kita fikir idea. Macam selalu kita dapat idea, selalu best idea kita dekat mana? Dekat dalam office ataupun tengah bawa kereta? Tengah bawa kereta kan, tengah solat kan, Allahu Akbar, dapat idea kan. Tengah mandi, sebab apa? Masa tu mind kita lebih open, lebih relax. Macam kita bangun pagi lah, kita bangun pagi kan, bangun pagi subuh, kita dengar bunyi cekrik tak? Kan, ada bunyi pagi ya, hening pagi nak dengar, balik kampung, air haji tu air dengar kan. Sekarang ni tak dengar tak? Bunyi tu tak ada ke? Cakap betul sebab kita punya conscious dah meningkat, tak dengar. Bila subconscious dia turun, lebih tenang, puji tu datang balik. Sama macam idea. Bila kita tenang, idea dia akan meningkat. Ini kalau dalam satu buku saya baca, dia panggil wave. Wave ni untuk alpha. Alpha wave is very light. Yang tu beta ke apa, dia ada alpha, very light, very slow, dia akan lebih senang untuk innovate. Jadi inovasi yang buat tu buat ni, innovate lah. Satu culture tak keluar, pressure kan. Jangan nak keluar idea, datang office pun kita tak nak. Kan? Kalau ada masalah, cuti ke, staff tak nak buat, itu maknanya dia ada satu signal yang dia mungkin tak seronok. Ada masalah di situ. So itu yang ke-6, budget. So kita kesediakan budget.
bagi dia peluang eksperimen. Rugi sikit tak apa, tak jadi sikit tak apa. Failure, you get feedback. Oh, ni tak boleh buat. Jadi staff tu pun belajar. Oh, ini tak boleh buat lah, saya boleh terima. Jadi untuk usahawan, eksperimen benda baru, try benda baru. Untuk cikgu-cikgu sana pun try benda baru. Galakkan freedom of thinking ni. Ya, sediakan bajet sikit untuk dieksperimen benda ni. Ya. Kemudian, the next one dipanggil culture. Culture ni apa? Culture ni benda yang kita buat bila orang lain tak tengok kita. Kebiasaan. Macam kat rumah kita ada culture pun kan. Culture apa kat rumah kita? Itulah dipanggil culture. Bila orang datang rumah kita, oh ini agaknya kebiasaan dia macam ni kan. Simple, benda yang mudah. Contoh dia, kalau keluarga saya banyak adik-adik lelaki, keluarga isteri saya banyak adik-adik perempuan. Ramai perempuan dan keluarga beza tak dengan ramai lelaki? Beza kan? Betul kan? Orang perempuan kalau ramai, rumah tu akan bising, gaming. Tapi dia bonding, very strong. Kalau lelaki ni kurang rio sikit, bonding pun tak, masing-masing lah. Tapi dia beradun okey, tapi dia tak semacam perempuannya punya bonding. Ya? Contoh kalau saya dulu masa mula saya kerja, 10 tahun dulu saya bekerja, ada anak seorang masa tu, anak saya paling besar 13 tahun sekarang ni. Kerja, wife saya kerja. Alamak, budak ni tak ada nak jaga lah. Taskar pula ada masalah tutup ke macam mana tak, ambil lambat. Agak-agak adik saya yang akan ambil anak ke, kakak-kakak adik-adik wife saya yang pergi ambil. Yang perempuan ni yang, tak apa, aku tolong kau. Kalau saya kata, adik tolong ambil anak aku. Aku dah kerja lah abang. Kalau wife saya punya anak, boleh, aku tolong ambilkan. Itu orang perempuan, betul tak? Perasan tak? Ya? Sama juga macam dengan kalau ada nanti ibu bapa kita yang dah berumur sikit, yang banyak lebih membantu ialah adik-adik perempuan, kakak-kakak. Kan? Macam orang katalah dalam sebuah rumah, pertama cakap ni sedih sikit lah. Orang kata kalau rumah tu mak dia dah tak ada, sunyi. Itulah powernya orang perempuan ni. And that's the reason why kalau dalam inovasi ni, bonding emotion. Sebab tu saya suka tengok latest development, perkembangan terbaru sekarang ni, banyak orang perempuan dalam leadership position. Saya suka leadership position. Sebab apa? Karakter tu. Dia berbonding, emosi dia kuat, dan design thinking ni banyak based on emotion. Sebab emosi menyebabkan kita buat sesuatu. Kita akan ada rasa satu dalam yang akan buat sesuatu. Macam usahawan, pekerja dia marah, dia nak fight. So, emosi sangat penting. Ya, yes. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat, saya quote sedikit dalam kita punya Al-Quran, Iqra. Kita kena ada ilmu. Ilmu, training ke, kursus ke, buku ke, apalah buat. Kita kena bagi dia dulu, baru kita dapat balik. Macam sesi macam ni bagus. Sesi ilmiah, adakah ilmu tu? Sebab tak ada ilmu, dia tak tahu. Tak tahu. Contohlah anak-anak, kita tak bagi tahu dia, ni pisau ni tajam, dia tak tahu. Dia tak ada ilmu. Tapi bila datang ilmu, cocok, sakit. Pegang cerik, panas. Nak pegang lagi tak lepas tu? Tak pegang dah. Ilmu ni pula bukan saja dengan kursus macam ni, dengan juga sosial, pengalaman. Macam tadi kan yang pegang panas tu, kita cakap panas tak dengar. Nah, pegang, dapat satu ilmu, ini panas. Jangan pegang, ilmu. Sama juga dengan staff kita. Kadang-kadang puan, kita nak bagi dia training, tak semua dapat pergi. Betul tak? Kan?
Jadi untuk yang kedua cakap macam mana nak buat, yang pergi ni balik sebarkan, share, sebarkan. Ya. Bila kadang sebar cakap orang tak buat, kita tunjukkan dekat dia. Macam ni cara buat. Nak tunjuk kadang-kadang tak mesti tunjuk. Staff ni pun jangan kita manjakan sangat. Kan saya lebih menyokong staff ni jangan manja sangat. Sebab kalau nak manja balik rumah. Kan. Kerja, ini kerja. Buatlah cara kerja profesional. Penting. Tunjuk tak nak dengar, kita kena leader, kita kena pandai, kita panggil situational leadership. Ada masa kita pujuk, ada masa kita kena whip, ada masa kita kena let go, situational. Ya. Yang ketiga, bos, leader yang peringkat atas tadi tunjukkan model yang sepatutnya. Tak semestinya baik. Ada bos yang garang. Pernah ada bos garang tak? Belajar banyak tak? Banyak. Tak semestinya garang, tak baik. Kadang kita belajar lebih banyak daripada yang garang, daripada yang nampak baik tapi dia go with the flow lah. Kadang-kadang ada setengah-setengah umur kita nak orang yang boleh bagi tahu kita straight to our face. Apa nak buat? Saya sanggup buat. Jadi kita kadang-kadang kena jadi bos yang macam tu. Bukan sebab kita emosi, sebab kita ada visi yang lebih besar. Aku kena kata apa? Sometimes you have to do bad to do good. Kan tadi pagi tadi kita cakap, kadang tak bantu orang tak boleh selalunya kita bagi duit dekat dia tau. Kita kena bantu dia dengan cara supaya dia boleh cari duit dia sendiri. Mula kita boleh bagi bantuan, lepas tu dia kena cari sendiri. Saya harap menjawab persoalan Puan Zurina tadi, ya. Atau ada soalan lain? Right. Bagaimana kita nak develop design thinking di dalam diri kita sendiri? Okay, very good. Firstly, you Google design thinking tu, apa dia? Dapat satu maklumat sikit. Firstly, you letakkan satu matlamat. You nak jadi apa? Sebab design thinking ni ataupun inovasi ni, you kena ada satu masalah yang you kena fokuskan. Kalau tak ada masalah fokuskan, jadi you tak ada, you just belajar sajalah. Tapi ada masalah, contohnya dalam 10 tahun lagi you nak kenaikan pangkat contohnya, ataupun you nak simpan duit sebanyak ini agaknya, ataupun you nak ada berkeluarga ke, atau you nak simpan duit nak pergi haji ke, macam mana, terpulang. Adakan satu visi matlamat dan fokus kepada masalah untuk mencapai matlamat tersebut. Kemudian you boleh generate idea pada situ. Simple. Contohnya macam saya sendiri, ini tuan saya cakap, saya ada plan dia bagi 10 tahun. Saya dah ini tahun kedua saya buat. Bukan tahun kedua, saya fasa kedua. 10 tahun, 20 tahun dulu buat satu, 10 tahun dulu, dan setiap tahun buat plan sendiri. Setiap tahun ada satu. Jadi kalau tak ada matlamat, kita just go with the flow saja, kita akan dipanggil, kita ikut je lah. Tapi bila ada matlamat, kita akan tarik balik. Oh, ini dah lari matlamat kita ni, patah balik, tarik balik. Kena ada visi, kena ada goal, kena ada problem untuk capaikan goal tu, dan kita work on that problem, selesaikan problem tu. Okay, sebab apa? Then this is the next one. Satu culture tadi, yang ke-8 ni dia panggil confidence. Confidence. Macam Cik Kamarul tadi, kemungkinan dia dah tahu dah sebenarnya nak kena buat apa, tapi mungkin kurang yakin betul ke cara aku ni lah. Jadi itulah di mana confidence ni dibina bukan dengan kita buat sekali tu dapat confident. Kena buat banyak kali. Buat, jatuh, buat. Macam kita tengok anak-anak kita masa kecil, buat, jatuh, bangun balik. Main-main jatuh, bangun balik. Slowly dia dapatlah langkah berjalan tu. Kan? Macam kita dah langkah berjalan, kita dah boleh explore banyak tempat. Sama juga macam confident Cik Kamarul tadi. Buat satu plan, tak jadi. Jangan give up, buat lagi. Lepas tu bila buat satu plan tak jadi, jangan tolak semua tak jadi. Tengok mana yang jadi. Mesti ada yang jadi. 10 benda buat, mesti ada sekurang-kurangnya satu yang jadi. Jangan tengok yang 9. Tengok yang satu tu lah. Tahun depan target satu lagi. Tahun depan dah jadi 2. Tengok 2 tu pula.
tahun depan tambah 1 lagi. Jadi 3, 4. Dan macam pagi tadi saya cakap, hidup kita ni bukan linear, dia ialah dynamic. Bila dynamic, dia non-linear. Bila non-linear, tahun ni dapat 1, tahun depan tambah dapat 2, tahun 3 dapat 3, confident dah meningkat bukan 3 kali. By the time the third one, you become very confident. The fourth, the fifth, you akan jadi macam bamboo tree tadilah. Dapat 5, dapat 7, 10. So, hidup kita ni non-linear, is dynamic. Ya. So, tengok yang berjaya saja. Macam design thinking juga. Kita banyak fokuskan kepada kita panggil eksperimen. Yang tadi buat tu eksperimen lah. Oh, aku buat 10 dapat 1 ya. Okey, jadi kalau nak dapat 3 kena buat berapa? 30 lah. Ya, banyak lah. Macam orang buat sale kan. 10 dia call, dapat 1 sale. Takkan dia cakap, alamak aku ni gagal lah tak dapat 3. No, that's not how you calculate sales. Untuk usahawan kan. Kalau 10 dapat 1, saya punya conversion rate ialah 10%. So, untuk I improve 30% ataupun dapat 3 unit jualan, saya kena jumpa 30 orang. Dia dapat 3. Yang macam tengok ada movie apa tu, Pursuit of Happiness, yang Will Smith berlakon, dia jual X-ray machine tu kan. Jumpa orang barulah dapat jual benda tu. Alright. Jadi ini kata dia, kita tengok yang jadi tu, jangan tengok tak jadi. Bila tengok tak jadi, sebab tu kadang kita down. Itu yang saya cakap pagi tadi kan. Kita probably looking at the problem, at the wrong problem to solve. Problem dia mungkin bukan yang tak dapat 90% tu. Patut problem dia ialah yang aku dah dapat yang ni, macam mana nak dapat lebih lagi. Yeah. If you see only the negative side, the wrong side, you tak dapat solve the right problem. Yang baik ni tak tengok. Kita panggil kalau kita panggil tak bersyukur lah. So itu penting. So design thinking juga ada satu konsep dipanggil reframing. Kita reframe the problem. Oh, banyak tengok naik. Macam tadi kan dalam pagi tadi saya tunjuk satu statistik, 40% mengatakan management tak sokong projek inovasi saja. Kalau nampak dari sudut itu, hampir separuh lah tak sokong. Okey, betul. Dan juga lebih daripada separuh sokong. 60% sokong. Kan? Maknanya kalau ada 10 hadiah, 6 dia pilih. Okey tak? Kan? Statistik yang sama, tapi you tengok from different angle. You reframe the problem. Right? So similarly dalam COVID. COVID is a good example. Satu problem yang orang lain tak pernah hadapi. Tak ada back information. Historical data tak ada. Kan? Selalu kita buat business plan. Oh, last year buat macam mana? Kita naiklah. Naik. COVID tak ada. Learning on the fly. Experiment. MCO was an experiment. It works. Teruskan. Taiwan buat, teruskan. China buat, lockdown, teruskan. Tapi dengan acuan kita sendiri. Ada fasa. Now kita dah fasa yang keempat kot. PKPP, eksperimen. Ya. Saya ada ahli keluarga saya yang di kampung kena COVID. Eksperimen. Orang COVID dah balik. Yang tak COVID ni dipindahkan ke tempat lain pula. Eksperimen. Nak tengok macam mana jadi ke tak, merebak ke tak, contain ke tidak. Oh jadi. Itu this. Jadi penjarakan inovasi tak benda ni? Inovasi. It stop, it flatten the curve. So penjarakan is an innovation. Macam Facebook like tadilah, Tam tadi. So jadi inovasi ni bukan sebenarnya benda tu mesti ada artificial intelligence. Tak. IoT. Kena ada buat sistem. Tak semestinya. So bila penjarakan tu dah jadi, now macam mana nak monitor penjarakan tu? Nak monitor orang keluar masuk? Adalah app MySejahtera app tu, you boleh monitor kan. Oh ini pattern.
Ada kawan saya di MCMC, ada back end, ada data tu. Orang pergi mana, concentration dekat mana, itu dia ada part lah. Tapi untuk mula-mula ni, tengok inovasi yang macam tu. Tak ada online, kita online kan. Customer nak order online, nak apply borang, buat online. Jangan susahkan nak datang, nak beratur penyadakan spray-spray, nak masuk susah, pap, benda lain pula tak nak. Ya. So, tak semestinya ini yang kadang-kadang kita dalam management ataupun dalam usahawan sendiri, pendidikan, cikgu, bos-bos yang mungkin tengah tengok live ni, kita kadang-kadang terlalu obses dengan data. Mana data tahun lepas? Nak buat COVID tak ada data. Nak jadi kita tak ada experience. Nak jadi kita macam itulah kisah dia, tak ada experience. Nak cakap macam mana? Nak blame siapa? Kan macam tengok di US, doktor yang hebat, pakar hebat, tapi presiden tak nak dengar cakap dia. Nampak macam mana? Kan member dah lalu pandemik banyak kali-kali dah, macam jenis disease, tapi expertise dia tidak dapat digunakan. Ya, macam kawan saya ada yang Malaysian duduk di US mengatakan, Dr. Syam datang sini boleh tak? Kan? Ya, tak boleh lah. Dia pun tak boleh travel kan. Jadi maksud saya di sini, kita perlukan data, cuma jangan terlalu obses dengan data. Tak ada data tak boleh buat keputusan. I am a quantity person, I must have data. Not necessary. Sometimes you tengok empathy, qualitative data, tengok pattern, minta maklumat. Saya yakin ada some of the kawan-kawan saya juga dalam press, dia mengatakan, kita suka tengok Dr. Syam, PM punya press briefing kan, very semua bagus. Kena buat preparation, ada press briefing, apa soalan nak tanya, macam nak bagi benda tu semua. Sebab apa? Dekat depan audience, you mesti nampak confidence. You are in crisis. Rakyat tak tahu nak data macam mana, but you must showcase your confidence. Itu semua orang faham. Confidence semua orang faham. Data tak banyak orang faham. So mesti ada kau kena buat briefing lah, briefing. Sisawah baru jawab. Jadi maknanya kalau I'm sure kalau some of you pernah buat buat paper, ada pre-council. Sama lah. To get data. Is that an innovation? Pre-council is an innovation. So that you have smooth way of doing things, preparation, all that. So this is how I call inovasi yang kadang-kadang kita nampak kita tak perasan, tapi sebenarnya satu inovasi di situ. They create value. Very important. Okay. So itu dipanggil confidence. Dan of course, design thinking tadi yang saya cakap pagi tadi ada 3 simple teknik. 3I. 3I. Mungkin boleh tekan slide itu sikit. Okey, lepas ni. Yang satu lagi. Lepas ni. Okey, fungsi utama. Okey, lepas ni. Alright, teruskan. Okey, yang ni. Terima kasih. So design thinking is simple term, 3 step. Dalam buku ni pun ada kata 3 step. Inspiration. Inspiration maknanya you cuba faham apa yang masalah dengan berkaitan ataupun isu berkaitan ataupun ada peluang dengan pengguna ataupun customer tadi. Ya. Yang pertama, macam contoh COVID. Saya suka bagi COVID sebab COVID ni semua orang rasa. Kan, bagi kita cerita pasal face shield. Oh, kalau sekarang nak jadi supplier face shield, jenuh lah. Sebab nak kena ada dapat daripada mana, syarikat apa, tapi masa tengah kemuncak COVID itu, peduli tak orang face shield daripada mana? Buat sendiri saja. Kan, saya nampak kat bawah tadi ada KKTM mana yang 3D printed face shield tu kan. Ya, benda tu datang kemudian. Mula-mula buat pakai tangan saja, gunting, pakai span, simple saja. Jadi maknanya mula-mula itulah inspirasi, ideation. Susah tak cari idea? Senang sebenarnya. Sebab the moment kita faham konteks kesusahan itu, mudah nak cari idea. Dan kemudian kita implementkan. Pagi tadi gini kita buat. Kita ada satu ni prototype, ini dia panggil prototype.
Pinjam dia ini prototype apa agak-agak ni? Yang tak nampak pagi tadi. Contoh ni apa ni? Faham tak ni? Ni fikir. Teka je dulu. Okey, mungkin nak kata tiang gol dekat sangat pula gol dia ni kan. Ini sebenarnya treadmill. Pegang, lari dekat sini. Dia ada part just a space lah. So pagi tadi ada satu problem, Lisa dia nak suka exercise tapi kaki dia sakit. So satu peserta Cik Amri rasanya, kan Amri, dia buat treadmill. So kenapa dia panggil design thinking? This is a design prototype. Ya. So design thinking bukan saja you tulis, you cakap, you kena zahirkan dia, bentukkan dia macam ni. Kemudian you macam contoh ni, satu kerusi, boleh letak kaki sini kan, tak kaki sini relax, boleh baring, boleh duduk. Kursi, macam kursi tak? Tak kan? Tapi you kena explain lah sikit. So bila dalam syarikat, usahawan ataupun dalam syarikat sendiri staff, bila staff buat macam ni, jadi boleh berinteraksi dengan dia. Kita manusia is a social being. Kan dalam COVID, manusia social being tapi tak boleh keluar. Semua sibuk nak keluar, tak boleh keluar kan? Menggelegak nak keluar ni kan. So bila dah keluar ni, kita asyik ada yang menarik. Lagi apa tadi ni? Ini knee guard. Ini puan apa tadi? Siapa nama dia tadi? Tak ingat dia. Dia buat knee guard dekat sini untuk support kaki dia. Ya, simple. So design thinking mana apa? You kena buat design. Ni pakai kertas, buat dalam masa 10 minit. Sampai tak matlamat dia? Sampai. Alright. So sama juga macam Facebook like tadi. Thumb tu dia buat lukis, dia buat gunting thumb. Boss, I think we should do this. Simple. The idea stand. Now that thumb worth multi-billion dollar. Jadi inilah dipanggil design thinking. Alright. Thinking yang menggunakan design. Guna simple paper pun cukup. Tak perlu kita nak kena apply budget, tak payah. First level buat macam ni saja. Kalau dulu zaman sebelum COVID, prototype ni kita akan keluar, kita pergi tanya orang lain, saya dah buat ni untuk Lisa, what do you think? Dapatkan feedback. Tadi kan kita dengar tahu feedback, failure and feedback. Kita nak failure, kita dapatkan lebih feedback. Ya. Satu lagi, coach saya ada cakap, nama dia Coach Marshall, not just feedback, kita panggil feed forward. Feed forward ni macam suggestion. Saya cadangkan, you buat macam ni. Feed forward. Feedback selalunya kepada macam ni. Feedback, oh ini macam susah saja. There is a feedback coming back. Feed forward means I like the idea and I think you should put in some material kat sini. Takut nanti anti-slip mesti ada. Nanti Lisa lari jatuh. Jadi dipanggil feed forward. Suggestion. Feedback, feed forward. So feed forward ni pula ada dia punya, dia panggil teknik dia. Yang menerima tak boleh cakap apa-apa. Boleh cakap, okay, thank you for your suggestion. Thank for your feed. Kan? Okay, thank you. Sebab apa? Bila kita jawab balik, dia jadi satu discussion, bukan satu suggestion lagi. You are the owner, you think about it. Feed forward. Ya. So feedback untuk komen, feed forward bagi cadangan, suggestion. That's a suggestion, right? So that's the 9-1, triple I. Inspiration, ideation, implement. So bila implement, macam tadi ya, idea yang go through tadi, bila implement, dapat feedback, ada yang kata, oh, yang ni bagus. Mungkin kena ada teknologi VR, AR. It takes time. Ada yang tanya, so daripada start macam ni Cik Karol sampai nak implement, berapa lama masa? Berapa kali kena pusing benda ni upgrade. Selalunya dalam masa 6 bulan ke 12 bulan. Bergantung kepada you punya complexity of your
decision. Kena minta budget. Lepas tu lah you nak upgrade, minta approval. Rarely, by that time you nak buat ni, dah bulan ke-6, you dah pusing banyak kali, upgrade your prototype, you dah ada group of people yang dah familiar dengan idea you. You dah ada you punya strong supporter. Lagi mudah untuk you push the idea. Sebab kadang-kadang kita macam contohlah, buat business plan, buat satu proses baru, kan, dapat approval kat bos kat atas, baru kita tim lain ni tahu bos suruh buat, bos suruh buat. Kenapa tak bagi tahu sebelum ni? Nak dapat approval dulu. Itu the old way of thinking. You tak boleh just push people just like that. Tak boleh. Dapatkan bawah ni, dapat idea, calibrate balik dekat atas. So bawah ni dah rasa, aku dah dapat, sumbang, appreciate. And appreciate maknanya tak seperti dia nak kerja mudah, tidak. Dia dah faham the complexity of the decision. Oh, kalau ni implement susah ni, tak apa, kita sama-sama buat. You get the buy-in, team tu. Okay. Yang ke-10, the last one, change, perubahan. Macam cakap tadi, perubahan ni, change ni, dalam design thinking, perubahan is the engine of the decision, the solution. Dan perubahan ni ada 3 karakter. Pertama, change is painful. Change ni sakit. Tak ada change yang tak sakit. Semua change sakit. Walaupun kemudian kita akan rasa berbaloi lah. Contohlah, macam di Bara ni rotation kan, staff movement banyak, change kan. Ada baru tukar ke? Setahun, change kan? Dah settle belum change tu? Okay, what do you think? Yeah. Change take time. Sometimes the pain tu dia tak hilang langsung, dia kurang. Okay lah, the good outweigh the pain. Okay. So change is painful. Ini karakter dia. Change is painful. Jadi bila kita minta staff tukar, work from home, change, painful tak? Painful. Kan? Very hard. Very hard. Jadi bila kita buat macam tu, kita kena ada husnuzon lah dengan dia sikit. Susah ni kot. Ada bunyi anak-anak. Dulu saya ingat lagi masa zaman 20 tahun dulu saya buat kerja. Ada kadang-kadang, habis masa saya tak ada anak, tak kahwin lagi. Tapi ada kita punya konsultan, bos-bos saya, anak kat belakang ada. Klien tak suka. You tak profesional lah dengan anak-anak you bila you kerja macam ni. Dulu punya thinking kan. Sebab tu orang perempuan dulu, ada yang kerja, nak jaga anak, tak kerja lah, berhenti terus. Sebab bagi tahu bos, anak sakit, bos tak suka, kena macam-macam kan. Rasa macam tak profesional you ni, anak family dengan kerja ni kena separate. No, now the world has changed. Ni dah sepati, sebab kerja kita banyak, non-stop. Jadi nak tak nak kita kena embrace, adaptasikan live dengan kerja. Betul tak? Dan kita juga tahu kenapa kita embrace. Sebab apa? Didapati banyak research mengatakan kalau parenting tak cantik di rumah, kita akan membesarkan anak-anak yang tak cukup kasih sayang. Dia pula nanti continue the attitude, the stress, tekanan. That's not good for everybody. So kita kena ubah cara ni, ya. So that's number one. Change is painful, sakit change. Jadi kalau you usaha kat luar sana mengalami kesakitan sebab perubahan, kena tutup bisnes, saya kesian dengar macam ni, tapi memang itulah sifatnya. Change is painful. Sabar, ubah. Ingat, industri boleh tutup, syarikat tak patut tutup. Dia boleh berubah. Ya? Ubahlah. Ya? Change is painful. Nombor 2, change is emotional. Emotion tidak rational. Dia emotional. Bila emosi, kalau kita tahu tadi emosi, maknanya benda tu sangat mendalam. Kan? Macam kita sayang seseorang, sayang haiwan, kita sanggup buat apa saja. Tak rational, tapi sanggup buat. Ya? Macam tadilah, risiko tadi,
mak lama tak jumpa 3 bulan, sanggup merisikokan diri untuk kena denda. Tapi sebab dia emotional, sanggup buat. Ya. So change firstly is painful, second change is emotional. Jadi bila kita macam work from home, ada staff yang mungkin tadi saya dapat tahu ada yang masih lagi tengah adjusting, tak ada orang jaga anak ataupun husband and wife kerja. Jadi kalau kita sebagai pemimpin organisasi, kita kena lebih compassion. It's okay, take your time, complete the work, but don't burden yourself. Jangan burden sangat macam tu. Ya, baru kita dapat rasa, bukan kita manjakan dia, cuba fahami. Ya, itu yang kedua, emotional. Yang ketiga, change is constant, berterusan. Ya, dia berterusan, dia tak berhenti. Habis pandemik ada post pandemik. Lepas post pandemik ada the new normal. Kan? The normal. Dan benda dia berterusan. Ya. Kita nak tunggu-tunggu ni, tiba-tiba dah habis tahun dah. Dah bulan 8 dah. Mana pergi bulan lain dah tak ingat dah kan. Jadi ini yang panggil change. Dalam masa yang sama, kalau kita faham 3 sifat change ni tadi. First, change is painful. Kita cepat-cepat accept change tu menyakitkan. Jangan kita sedih lama sangat. Accept cepat. Ya. The more you fight the pain, the more it stays. Lagi lama kita fight change tu, sakit tu, lagi lama dia ada dekat situ. Kena redha, move on. Kan? Redha, move on. Jangan tunggu lama. Kan? Itu satu. Kedua, change emotional. Kita turn the negative emotional into the positive emotion. Macam kita sini orang Islam, walaupun berubah sakit macam mana kita tahu, Allah tidak akan beri kesusahan lebih daripada apa yang kita mampu tanggung. No matter how much is your pain, you can always overcome. Itu yang panggil kita redha lah. Emotional. So turn the emotion, you boleh nangis, you boleh sedih, you boleh marah, silakan. Ada masa dia, you must go back up. Time to move on. Cepat. Ya. Yang ketiga, it's constant. So bila constant, you turn it into it's berterusan. You always expecting that change. 3 ni. Ya. So itulah 10 benda tentang inovasi dan design thinking dalam buku Creative Confidence. Ultimately kalau you tengok balik apa yang saya cakap tadi, ultimately you will feel more confident about yourself, and that's how you can make greater change. Ya. Greater change bukan saja kita nak tukar orang. Kita boleh tukar orang tak? Boleh tak kita ubah orang lain? Can I change your mind? I can't. You can adapt, but only you can change your mind. Only you can, right? So jadi pemikiran yang I can change people actually is not 100% betul lah. Yeah. I can only influence you. So by reading this book, dengan baca buku ini, saya harap you akan terpengaruh dengan perbincangan ini. You get influence to start maybe Google buku ni ke, cari PDF ke, beli buku ni ke. So lepas beli tak semestinya baca tak. You beli kemudian you selak lah. Paling penting I nak, kalau boleh lah, you selak sampai muka surat tak banyak, sampai 65 cukup. Sampai 65, chapter 1, chapter 2. You read chapter 1, chapter 2. If you tak yakin, you rasa macam alah buang masa buku, then you boleh buanglah buku ni. Tapi kalau you boleh habiskan ini, you rasa seronok, you teruskan. That's the goal. Baca sampai buku surat 65 saja. Sebab saya dah baca buku ni, saya yakin kalau dapat habiskan yang 2 ni, kalau you masih tak yakin, you boleh buang. But at least you keep something. Tapi kalau you rasa, wow, this is great, then you teruskan lah. Then you boleh buat live macam yang saya buat ni lah. Share dengan orang lain pula. Kan? Sebab buku macam ni tak datang selalu. This is really good book.
I can attest. Very good book. Dia tak cerita pasal desain tinggi sangat. It's a medium. Dia cerita lebih kepada you punya confident. Confident people can change the world. Yeah. How many people does it take? Berapa ramai orang kita perlukan untuk change the world? Berapa ramai? Seorang dia, you're right. Betul. Seorang saja. Yeah. And that orang mungkin kita. Yeah. Dan katakanlah you rasa alah mengarutlah dia orang ni kan. Buku ni tak dapat apa pun, dah baca, dah habis baca dah ni. Tak ada apa-apa pun. Saya selalu cakap, kalau you tak dapat apa-apa daripada ni, tak apa. You cerita kat anak you. Sebab kemungkinan rezeki tu dekat anak. Ya? Kat anak kita. Bukan kat kita. Kan kita percaya rezeki kan. Ada buku macam cerita pasal rezeki ni. Percayalah, kerana rezeki tu bukan kat kita. Kita ni hanyalah perantara, touch point saja. Rezeki tu dekat anak. Satu. Kedua, kadang-kadang orang kata, uish, orang ni berjaya sangat lah. Kan, macam mana lah, dia cerita lah dia berjaya. Saya ingat ada satu kawan saya beritahu, kata Khairul, I tengok you punya life bagus lah, kata. Alhamdulillah, I pun konon poyo lah. Yelah, I bekerja keras lah kan. Lepas I tutup kedai 10 tahun dulu bekerja. Khairul, jangan macam tu. You mesti tahu kadang-kadang you punya rezeki ni bukan rezeki you tahu. Rezeki anak pun bukan. Rezeki siapa? Rezeki staff you. Tak, dia kata macam ni. Rezeki atuk nenek you yang dulu tak dapat dekat dia, jatuh dekat you, kata. Oh, betul juga. I rasa sombong lah masa boleh cakap tu. Macam kodok lah, kita ni dah bagus sangat. Tapi kita lupa orang terdahulu daripada kita sebenarnya banyak berkorban. Doa dia dalam doa dia kan, supaya anak cucu dia berjaya. Kita doa hari kita dah lupa tak. Kita tak perasan pun impact doa tu. Tapi yang dulu-dulu ni doa lebih kurang sama je, tapi dia sampai dekat kita. Bisa tengok tu. So itu pasal macam saya cakap tadi dalam pagi tadi, organisasi kita ni MARA tahun berapa? 60? 70? MARA 53 1960 sampai sekarang masih bertahan solid. Jangan kita lupa, kita mungkin dapat daripada yang dahulu. Jadi untuk kita yang berada di sini, kita mesti teruskan tradisi tu, contribute. Baru benda ni sustainable. Kalau kita yang moden ni, dulu senang lah program ni, mudah, macam kita ni susah. Jadi kita tak menabur budi kepada yang akan datang. Jadi kita mesti tabur budi itu sekarang. Alright, so itu saja daripada saya. Ada tak soalan? Ada kita time lagi tak? Boleh? Boleh. Boleh. Right. Kalau dalam dari segi pendidikan, kita dapat tengok pendidikan kita meluas kepada bakat-bakat anak-anak muda kita. Ya. Daripada yang di MRSM, sekolahnya, sekolah menengah, sekolah college, universiti, macam-macam. Ini semua kita punya future leaders. Actually memang untuk mereka yang sedang lalui benda ni, memang benda ni sangat mencabar. Ya. Jadi di sini kita patut sokong cikgu kita. Ya. Sokong cikgu, sokong ibu bapa, sokong pencara-pencara, kaki tangan tempat kita belajar, dan paling penting anak-anak murid kita, bagi dia satu ruang untuk dia contribute. Idea tadi. Apakah contoh-contoh idea-idea dalam pendidikan dalam keadaan COVID ni? Satu ialah digital. Tak dapat lari digital ni, memang dah kena on lah, kena pakai lah. Dan kalau dia pakai, memang secara kadang kita secara dasarnya kita pakai, semua pakai. Tapi ada poket-poket yang mungkin lagi tak dapat memakai seperti yang dihajati. Internet,
adakan internet, baguskan, tingkatkan internet, dia punya speed, band, buatkan. Untuk cikgu-cikgu, hantar kursus, bagi peluang, buat live macam untuk cikgu pula. Untuk kaki tangan, untuk dia dapatkan support. Remember pagi tadi kita cakap, dia orang kena rasa selamat untuk dia berinovasi, untuk dia support. Saya sendiri ahli PIBG di sekolah anak saya. Dekat sedikit dengan guru berbanding kadang-kadang ada ibu bapa yang lain. Cikgu ni banyak menyumbang, tak terhinggalah. Kalau kita ada satu kadang-kadang pegawai yang ada background cikgu, kita boleh kenal. Pakai duit sendiri, masa dia kan. Kadang-kadang kata anak dia pun dia tak tatang macam anak murid dia. Betul tak? Jadi sokong cikgu-cikgu ni. Yang ketiga, berikan macam sokongan bukan saja dari segi moral, bagilah bajet. Bagi bajet lebih sikit. Bagi ruang bajet untuk dia explore benda baru. Sebab apa, kadang-kadang di sekolah-sekolah ni saya suka benda yang dipanggil standardization, saya suka. Tapi dalam keadaan inovasi sekarang ni, untuk you standardize semua benda, pada saya tak relevan. You kena sesuaikan dengan keadaan. Macam contoh, cikgu di Sabah Sarawak berbeza keperluan dengan yang lain. Saya tahu mungkin ada audit, tapi kita kena able to adaptasikan benda ni. Sebab apa? Talent-talent ni yang nanti lagi 5-6 tahun dia akan ke depan. Kita kena sokong macam tu. Puan. Betul. Betul. Tapi the thing is, bahan yang orang dah sediakan tu dah cukup baik untuk kelas dia. Yes. Betul. Orang boleh faham that situation untuk dia lebih berkembang untuk akan datang. Okay, yes. Saya setuju. So untuk mula-mula, siapa macam tadi cakap pagi tadi, bila kita macam COVID ni benda yang baru, post COVID lagi baru, kita dalam adjusting period. So bila adjusting period, kita kena bagi space. Tak perlu bagi duit banyak sangat, bagi space untuk dia explore. Macam puan cakap, explore mana yang sesuai untuk dia, mana sesuai untuk murid-murid, dan achieving the outcome. Short term tak apa, prototype, eksperimen. Sebab satu saya setuju, online ni bagus je, material banyak jenis. Memang betul akan ada cikgu yang very advanced, ada yang very tak nak buat pun ada. Dalam masa ingat pensyarah universiti, masa baru COVID, time tu baru nak cari webcam. COVID dah, lockdown nak cari webcam, aduh, order kat Lazada sebulan tak tentu dapat lagi. Ini pensyarah kanan ni, ada profesor, ada datuk pun ada. Tapi universiti dah online, patut dah lama dah. Tapi ini kata ada cikgu yang ke depan, ada cikgu yang ke belakang. Tapi ada cikgu yang tengah-tengah ni. Ya. So tengah-tengah ni yang kita nak support. Jangan kita tengok yang belakang ni. Yang belakang ni mungkin ada sikit saja, 5%, 2%, 10%. Depan ni pun, yang advance ni pun ada 5%, 10%. Kita nak support yang tengah-tengah ni. Bila tengah-tengah ni kita kena bagi dia ruang. Dia pun tengok cikgu ni tak buat pun, ini buat. Dia nak bagi keputusan, dia nak fikir juga, nak ikut yang ni ke yang ni, tapi nak buat. Jadi bagi dia ruang, support dia. So saya setuju, jangan standardkan benda tu dulu. Explore, ada some simple baseline untuk dia explore, dan bagi dia ruang untuk dia cuba benda tu. Lepas tu bila ada cikgu yang ke depan, kita banyakkan lagi, depankan dia orang ni supaya cikgu boleh nampak, aku kenal cikgu ni lah, boleh lah
inspirasi. Ke depan tu dia memang suka nak sharing dengan orang lain, saya rasa sebab dekat Facebook pun banyak kawan-kawan saya memang advance, Ha. dia orang akan sharing the knowledge to keep on advice kawan-kawan dia Yes. join sama. Betul. Kalau tanya saya pasal masa post COVID, kita kena bagi organisasi kita dalam setahun 2 tahun to adjust. I think this is the right direction. You have to give that. Bagi tu setahun 2 tahun. Sebulan 2 bulan tak cukup. So leadership mesti tahu 1-2 years okay. Hopefully the leadership stay, tak ada change yang banyak sangat. 1-2 tahun. Then baru kita boleh. Ini kita panggil in COVID or a crisis time, you must go slow to go far. You must go slow to go fast. Kita dah laju sebelum ni, laju sangat. COVID bagi satu handbrake. Stop. Ada research mengatakan, macam you pernah dengar SDG kan, Sustainable Development Goal, SDG. Research mengatakan dengan speed yang kita pakai sekarang ni untuk consume mineral, udara, tanah, makan, kita kena ada 3 bumi baru boleh tahan lagi 100-200 tahun. Berapa bumi kita ada? Jadi kita kena slow down. Kalau tak, 50 years from now we're going to have a lot of more trouble. Okay. So with that, thank you so much. Creative Confidence. Terima kasih kepada unit, division, tahniah dari division, inovasi dan kreatif teknologi bahagian barat. Terima kasih puan dan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Semoga bermanfaat. Apa? Dekat. Betul. Kita buat lagu untuk santai lah. Yes.